Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu dengan saya, Cikgu Intan Natika dalam kelas Expert Science untuk tajuk yang baru iaitu Bab 2 Bantuan Kecemasan. Sebelum kita mulakan kelas, saksikan sedutan filem ini iaitu filem Crawl. Boleh klik link ini untuk lihat sedutan filem tersebut. Kemudian, jawab soalan berdasarkan filem ini. Dah jawab kan? Jadi, jom kita teruskan kelas kita hari ini. So, kita terus pada objektif kita iaitu untuk membandingkan dua jenis bantuan kecemasan di bawah. Cuba lihat gambar di sebelah kiri dan kanan saya. Sebelah kiri ini menunjukkan gambar seorang yang sedang melakukan bantuan kecemasan bagi orang yang tidak sedar. Dan yang kedua bagi orang yang sedang tercekik. Jadi, sebelum kita belajar, kita lihat dahulu standard pembelajaran bagi kedua-dua unit yang kita nak belajar hari ini. Untuk unit 2.1, resusitasi kardiopulmoneri. Standard pembelajaran yang pertama, menyatakan apakah itu CPR dan situasi yang memerlukan CPR. Yang kedua, mendemonstrasi kaedah CPR. Dan yang ketiga, menerangkan kepentingan CPR. Untuk standard pembelajaran bagi unit 2.2 iaitu Heimlich Manoeuvre, menerangkan Heimlich Manoeuvre dan juga kepentingannya. Yang kedua, membuat demonstrasi Heimlich Manoeuvre. Ada beberapa sebab penting kenapa kita perlu belajar tentang bantuan kecemasan. Yang pertama, dapat dilakukan bila-bila masa sahaja kerana ianya adalah bantuan tanpa alatan. Yang kedua, tindakan ini adalah tindakan yang terpantas sebelum kita menunggu bantuan sampai. Dan yang ketiga, dapat mengurangkan risiko kehilangan nyawa. Jadi, jom kita mulakan kelas kita dengan unit yang pertama iaitu CPR. Persoalannya, bilakah CPR diperlukan? Antara situasi mangsa yang memerlukan CPR adalah sekiranya mangsa tidak bernafas, sekiranya mangsa tiada degupan jantung atau nadi, dan sekiranya mangsa tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Contoh situasi yang memerlukan CPR adalah sekiranya seseorang itu terkena serangan jantung ataupun lemas ataupun terkena renjatan elektrik dan juga panahan peti. Bagaimana pula keadaan CPR dilakukan? Adalah dengan cara kita selang-selikan 30 kali tekanan dada dan 2 kali hembusan mulut ke mulut. Jom kita lihat kaedahnya jika kita berhadapan dengan mangsa. Ada 5 kaedah yang kita perlu tahu. Yang pertama, periksa respon mangsa. Yang kedua, buka saluran pernafasan. Yang ketiga, membuat tekanan dada. Yang keempat, bantuan pernafasan. Dan yang kelima, selang-seli langkah 3 dan langkah 4. Jom kita lihat dengan lebih detail setiap kaedah tersebut. Yang pertama, periksa respon mangsa. Macam mana kita nak periksa respon mangsa? Kita tepuk mangsa ataupun kita sebut nama mangsa ataupun kita panggil. Okey ke? Kita tanya khabar, okey ke? Okey, kemudian sekiranya dia tidak memberikan respon, terus buat panggilan kecemasan 911. Yang kedua, buka saluran pernafasan. Macam mana kita nak buka saluran pernafasan? Biarkan mangsa dalam keadaan baring terlentang dan kita buka sedikit mulut mangsa. Yang ketiga, membuat tekanan dada. Bagaimana nak buat tekanan dada? Cuba tangan kanan dibuka seperti biasa dan tangan kiri menggenggam di celah-celah jari tangan kanan. Letakkan di bahagian dada dan dibuat sebanyak 30 kali. Langkah yang keempat adalah bantuan pernafasan. Dan yang kelima, selang-selikan langkah 3 dan langkah 4 tadi, iaitu buat 30 kali tekanan dada dan 2 kali hembusan. Kamu boleh lihat link video ini untuk melihat demonstrasi CPR. Apakah kepentingan CPR?
Tekanan dada yang kita lakukan adalah untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan kerana tekanan dada itu menyebabkan kita boleh membantu jantung untuk mengepam darah. Hembusan mulut ke mulut pula membolehkan mangsa menerima udara beroksigen secara terus ke dalam peparu. Kenapa saya tunjukkan gambar otak? Kerana sekiranya CPR ini tidak dilakukan dengan segera, ia akan menyebabkan kerosakan otak. Bilakah perlu Heimlich manoeuvre pula dilakukan? Antara situasinya adalah apabila mangsa sukar bernafas, kulit dan bibir atau kuku kelihatan kebiruan, mangsa memegang leher dengan kedua-dua tangan dan kita dapat lihat mangsa yang tidak boleh bercakap dan juga batuk. Bagaimana pula kaedah Heimlich manoeuvre? Caranya adalah dengan membuat sentakan yang kuat ke atas dari bahagian perut, di mana kedudukan perut yang dimaksudkan adalah di atas pusat dan di bawah rusuk. Apakah yang perlu kita lakukan jika kita berhadapan dengan mangsa? Ada 4 kaedah yang kita perlu lakukan sekiranya kita berhadapan dengan mangsa. Yang pertama, kita berdiri di belakang mangsa, bongkokkan sedikit badan mangsa ke hadapan. Yang kedua, kelilingkan tangan dan genggamkan tangan kanan. Yang ketiga, letakkan genggaman tangan kanan kita tadi pada bahagian perut dan tangan kiri di atas genggaman tangan kanan. Yang keempat, tekan dan sentak dengan kuat. Okey, kita lihat satu persatu secara detail. Lihat gambar ni, sekiranya kita yang berhadapan dengan mangsa, sebelum kita lakukannya, kita tepuk dahulu badan mangsa sebanyak 2 kali di belakang. Dan kemudian, kita berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan badan mangsa ke hadapan. Yang kedua, kita kelilingkan tangan kita pada badan mangsa dan genggamkan tangan kanan dan tangan kiri di atas tangan kanan seperti dalam gambar. Yang ketiga, letakkan genggaman tangan kanan antara pusat dengan bawah rusuk mangsa seperti yang saya cakap tadi dan juga tangan kiri atas genggaman tangan kanan. Dan yang keempat, tekan dan sentak dengan kuat supaya tekanan yang tinggi di dalam peparu akan menolak benda asing keluar. Jadi, kamu boleh klik link ini untuk melihat demonstrasi Heimlich manoeuvre. Apa yang terjadi sekiranya kamu tercekik seorang diri? Tak ada orang yang boleh bantu kamu waktu tu kan? Okey, sekiranya kita berada dalam situasi ini seorang diri, kita hanya perlu lakukan kaedah yang sama tetapi memerlukan bantuan alat yang lain. Jadi, caranya kita letakkan tangan di bawah rusuk kita tadi dan letak pada penyandar kerusi. Kemudian bongkokkan sedikit badan, tolak badan pada kerusi dengan kuat. Seperti dalam gambar. Jika bayi dan kanak-kanak pula yang tercekik, apa yang perlu kita lakukan? Untuk kanak-kanak, kita boleh lakukan perkara yang sama seperti kita menyelamatkan orang dewasa yang tercekik. Tetapi kedudukan genggaman adalah berbeza seperti dalam gambar. Kalau untuk dewasa, kita buat kena bahagian sisi tumbukan. Tapi untuk kanak-kanak, bahagian perutnya adalah pada tapak tumbukan kita dan tangan kiri tetap berada di atas genggaman tangan kanan. Untuk bayi yang tercekik pula, kita tepukkan 2 kali di belakang, kemudian kita biarkan dia dalam keadaan yang terlentang. Buat tangan 2 jari dan letakkan di tengah dada bayi tersebut. Kemudian buat tekanan, buka saluran pernafasan, tutup hidung dan buat hembusan nafas dan diulangi sekiranya mangsa tidak memberikan respon lagi.
Untuk lebih detail, boleh klik link ini untuk melihat demonstrasi Heimlich Maneuver bagi bayi. Tahniah kerana kamu telah habis kelas hari ini. Untuk pengukuhan, sila jawab soalan Google Form pada link ini dan saya akan sertakan di ruangan description. Jadi, kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe Cikgu Intan Channel. Assalamualaikum. Bye.